Bismillahirrahmanirrahim. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. فبظلم من الذين هادوا, maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, wa aklihim amwalan nas bil batil, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima, ingatlah kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat terdahulu menyatakan tentang orang Yahudi. Yahudi oleh kerana mereka telah mengkhianati janji, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, dan mereka mempersendakan hukum-hukum Allah, dan mereka membuat tuduhan terhadap Maryam. Allah Subhanahu wa taala marah mereka. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, dengan sebab mereka mengkhianati janji antara mereka dengan Allah, kami laknat mereka. Allah laknat mereka. Bila Allah Subhanahu wa taala laknat mereka, di antaranya diambil tindakan yang berupa tindakan disiplin. Tindakan disiplin perkara-perkara yang dahulunya boleh dimakan, kini tak boleh dimakan lagi. Tak boleh dimakan. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, kami larang ke atas mereka tayyibat, makanan yang baik-baik, sudah tidak boleh. Ada di antaranya oleh kerana mereka melanggar undang-undang Sabtu. Undang-undang Sabtu, Allah Subhanahu wa taala mengambil tindakan terhadap mereka dengan menjadikan mereka menjadikan mereka khinzir dan monyet. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, jadilah kamu kera, monyet yang bangsat, dengan sebab mereka melanggar undang-undang Sabtu. Ataupun mereka jadi monyet, akhirnya perangai mereka seperti monyet, seperti khinzir, perangai mereka. Kemudiannya banyak lagi tindakan yang diambil terhadap mereka, tindakan disiplin. Tindakan disiplin melarang mereka daripada mengambil makanan-makanan yang tertentu. Makanan, wa 'alal ladzina hadu harramna kulli zufurin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Mereka dahulu sebelum daripada mereka melanggar perjanjian, melanggar undang-undang, melanggar hukum-hukum Allah, mereka boleh makan banyak perkara. Tetapi setelah mereka melanggar peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas mereka, Allah Subhanahu wa taala mengambil tindakan, tak boleh makan benda-benda yang berkuku, kuku panjang, tak boleh makan. Mereka tidak boleh makan kambing, mereka tidak boleh makan lembu, mereka tak boleh makan lemak kambing, lemak lembu, kecuali lemak di atas belakang saja dan barang-barang dalam perut saja boleh makan. Kambing, lembu tak boleh makan, dikecualikan barang-barang dalam perutnya saja. Awil hawaya, aw makhtarata bi azmin, yang daging boleh makan, yang bercampur dengan tulang saja. Dengan tulang. Ini saja yang mereka boleh makan. Tindakan ini untuk sementara bagi kaum Bani Israel, untuk mengajar mereka bahawa selagi mereka memelihara fitrah mereka ini, mereka boleh makan. Mereka diberi beberapa kemudahan. Mereka nikmat-nikmat Allah diberikan semuanya kepada mereka. Tetapi apabila fitrah yang sudah rosak, mereka tidak boleh makan lagi. Tak boleh makan ini sama ada dicatat dalam satu undang-undang, sama ada mereka mahu makan, tapi hukumnya haram.
tak boleh makan. Ataupun Tuhan tarik selera makan. Tuhan tarik selera makan. Selera makan, selama mana fitrah dia suci, dia akan mahu makan benda yang baik-baik. Fitrah suci, dia suka kepada perkara-perkara yang berkhasiat. Tetapi jika fitrahnya sudah rosak, dia tidak akan suka perkara yang baik-baik, dia suka makan perkara-perkara yang dilarang. Yang dilarang itulah yang disukainya. Fitrah perlu dikawal, dijaga fitrah, sebagaimana juga kesehatan. Kesehatan ini bila terganggu, barang-barang yang sedap dia tak akan jadi sedap. Mata yang diganggu oleh penyakit, matahari yang terang tidak dapat dilihatnya dengan baik dan dilihatnya kabur. Syair Arab menyebutkan, qad tunkirul ainu bau asy-syamsi min ramadi wa yunkirul ma'u min saqami wa yunkiru ta'mal ma'i min saqami. Kadang-kadang orang yang penyakit mata ni, matanya diganggu oleh penyakit, dia tidak nampak cahaya matahari. Demikian juga orang yang mengidap penyakit demam, air dirasakan pahit. Air. Mengapa? Dia punya kesehatan terganggu. Fitrah orang Yahudi ini, apabila mereka melanggar peraturan-peraturan itu, Tuhan tarik kesucian fitrah jadi kotor. Bila jadi kotor dengan sendirinya, dia tengok kambing tak suka makan. Tak boleh makan, tak suka. Dia tengok daging lembu, tak suka makan banyak, tak suka. Mengapa? Tuhan tarik perkara ini. Tarik. Jadi oleh kerana itu, fitrah perlu dijaga. Jangan sampai kepada satu peringkat tak boleh makan kambing. Bukan apa, makan kambing naik darah. Darah pula, ni pun satu perkara juga. Tak boleh, bukan tak mau makan, nak makan. Nah, Tuhan tarik daripada kita. Sebab apa? Itu kepercayaan je. Saya baca dengan kambing ni katanya naik darah, apa kepercayaan saja. Kita kata naik darah lah. Tapi kalau kata tidak lah. Senang aja. Makanlah dia naik darah tu sebab lain. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala apabila dia melarang sesuatu, mesti ada hikmatnya. Mesti ada hikmat. Mengapa dia larang? Dia larang. Yahudi tak boleh dilarang sesuatu, nescaya dilanggar peraturan itu. Peraturan itu dilanggar tabiat mereka. Jadi oleh kerana itu, undang-undang sementara banyak yang dikenakan ke atas Yahudi sebagai tindakan terhadap mereka. Ubat sementara hilang penyakit ini, inilah ubatnya. Ubat sementara. Ubat ini tidak akan berkekalan untuk selama-lamanya. Sebab itu Bani Israel cukup ramai para nabi. Nabi cukup ramai dibangkit di kalangan mereka. Nabi-Nabi Daud, Nabi Yasa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ramai Nabi Sulaiman. Ini yang Nabi-Nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk seketika. Ada di antara para Nabi itu dibangkit kepada mereka 2 orang Nabi pada satu masa. Pada daerah-daerah yang tertentu. Mengapa demikian tidak boleh dijadikan satu Nabi untuk seluruh Bani Israel? Penyakit yang melanda mereka berbeza-beza dan yang melanda itu berat. Hukum yang sesuai untuk satu daerah tidak sesuai untuk daerah yang lain. Jadi beberapa nabi perlu dibangkit pada satu masa untuk mereka. Dalam ayat ini menyatakan, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan barang yang baik-baik. Barang yang baik tidak baik bagi mereka. Mengapa? Makanan ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan akhlak. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menyatakan beberapa jenis makanan tidak boleh dimakan disebabkan barang itu buruk rupanya, dia akan membawa kepada buruk juga akhlak. Barang itu baik rupa, terlalu cantik rupanya, dia boleh membawa kesan kepada akhlak. Maka barang itu tak boleh dimakan. Misalnya seperti burung merak tak boleh dimakan, katak tak boleh dimakan. Katak terlalu buruk rupanya menurut dia punya perasaan orang mukmin. Orang mukmin urufnya melihat barang ini tak cantik, sekalipun kaya dengan khasiatnya, tapi tak cantik, tak boleh makan. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hikmat di sebalik itu. Sama ada kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, itu soal lain. Yang disuruh ada hikmatnya, yang dilarang ada hikmatnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia supaya sembahyang. Dinyatakan sebabnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana sembahyang ini boleh mencegah daripada fahsya' dan munkar. Sembahyanglah. Apabila anda bersalat, anda akan merasa perlu dibezakan di antara fahsya' dan munkar.
hati akan menyuluh perkara itu tidak baik, maka hati terlebih dahulu memberi fatwa bahawa ini tidak baik bagi kita. Siapa yang memberitahu? Hati, dhamir memberitahu. Dhamir yang ada pada orang yang bersalat, dia akan dapat mengenal lebih awal sebelum daripada dibacakan baginya dalil. Sebelum zakat diwajibkan. Mengapa diwajibkan zakat? Zakat diwajibkan supaya penyakit bakhil ini terhapus pada seseorang itu. Inilah zakat diwajibkan ke atas mereka. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan pula ada orang yang menyangka bahawa bakhil itu tidak keluarkan zakat itu lebih baik bagi mereka. Jangan menyangka begitu. Sebab bakhil satu sifat yang sangat buruk, dia boleh membunuh diri seseorang itu. Boleh membunuh diri sendiri disebabkan bakhil. Dan banyak lagi lah bila nak bicarakan mengapa arak dia haram, mengapa bangkai dia haram. Innahu rijsun. Itu kotor, itu najis, tidak boleh dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Rijsun yakni najis, kotor barang ini. Jadi untuk mengambil tindakan terhadap kaum Yahudi ini, fa bi zulmin minal ladzina hadu, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim tayyibat, kami haramkan ke atas mereka tayyibatin uhillat lahum, barang-barang makanan yang baik yang dihalalkan sebelum ini kepada mereka. Yang dihalalkan sebelum ini halal boleh, tetapi sekarang ini oleh kerana mereka ini banyak sangat melanggar perjanjian, bila saja dikenakan diadakan undang-undang, mereka langgar saja. Undang-undang Sabtu mereka langgar, perjanjian mereka supaya berbakti kepada ibu bapa mereka langgar. Jadi kalau begitu kamu tak boleh makan barang ni tak boleh makan. Tak boleh makan sementara penyakit ini masih ada. Larangan seorang doktor daripada mengambil sesuatu bukan untuk selama-lamanya, untuk seketika saja, untuk seketika. Rawatan berterusan. Apabila sampai ke satu peringkat yang tertentu, dia kata berhenti makan ubat ni, berhenti. Mengapa? Kerana penyakitnya sudah tidak ada. Jika dimakan lagi, dia akan mendatangkan kesan sampingan yang lain. Demikianlah rawatan ini diberi kepada kaum Yahudi. Ini Yahudi. Bagaimana dengan orang yang bukan Yahudi? Kita sebutnya dahulu, beberapa persamaan masih ada. Mengapa dilarang? Dilarang kerana dia boleh membawa kesan yang sangat buruk. Penyakit AIDS, penyakit sifilis dan berbagai-bagai lagi banyak penyakit berpunca daripada amalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tuhan larang, mestinya ada kesan buruk padanya. Sama ada kesan itu segera ataupun tidak segera. Jadi oleh kerana itu, peraturan perlu dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Katanya, haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan disebabkan mereka melanggar, disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Jadi oleh kerana mereka banyak melarang manusia daripada jalan Allah, Tuhan sekat mereka makanan. Sekat makanan pun mereka boleh makan juga. Ya, kita kata macam tu. Tapi bila Tuhan sekatkan perasaan, sekatkan kita punya selera, kita lihat tak selera barang yang halal. Tak selera, artinya Tuhan sekat. Jangan barang halal tak suka, barang yang tak halal kita suka. Makan di rumah tak suka, makan di luar suka. Makan di rumah berkhasiat tak suka, tak sedap. Suka makan barang-barang yang tak ada khasiat, tak ada zat. Ini satu larangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia larikan sikit kita punya fitrah, kita punya tindakan pun sudah berbeza. Jadi ini satu tindakan disiplin, tindakan akhlak namanya. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka dilarang melakukannya. Yahudi adalah melakukan satu amalan yang sangat-sangat buruk, iaitu suka mengambil riba padahal mereka dilarang. Riba dia boleh menanamkan perasaan benci membenci antara satu dengan lain. Riba hanya boleh dilakukan dalam masyarakat yang tidak ada kasihan belas. Sepatutnya tidak ada riba. Tolong menolong ada, beri hutang pula hutang al-hasan. Tolong menolong ada. Riba tidak boleh. Tolong menolong boleh menambahkan rasa kasih sayang antara satu dengan lain. Tetapi riba tidak. Riba kita katanya rela sama rela tidak mengapa. Reda pada luar, pada lahirnya saja hatinya musuh.
hatinya benci. Mengapa? Kerana dia hidup dalam satu tekanan yang mesti dibayar balik pada waktunya mengikut kadar-kadar yang tertentu. Ini pula Yahudi apabila mereka mengenakan riba, dikenakan riba kepada orang bukan Yahudi. Bukan Yahudi dahulu, tetapi kepada orang Yahudi sendiri lain perhitungannya, lain. Satu sifat yang sangat tidak disukai oleh manusia, terutama sekali yang bukan Yahudi. Ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi dengan sebab itu, maka ada di antaranya perkara-perkara yang tidak, perkara makanan dilarang daripada mereka mengambilnya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan disebabkan mereka makan harta manusia dengan cara batil. Dengan cara batil ini menipu, umpamanya menipu, mencuri, merompak. Dan merompak, mencuri, menipu ini pun ada yang akhir-akhir ini yang cara halal. Dihalalkan oleh undang-undang keumpamanya yang tidak boleh dikesan. Semuanya ini merupakan dosa yang ada tindakannya, sama ada tindakan segera. Yahudi diambil tindakan segera terhadap mereka, iaitu membencikan perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah, yang halal dan bersih. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan disebabkan mereka suka memakan harta orang dengan cara yang batil. Riba adalah batil. Riba, Islam menyuruh supaya ada kasih sayang antara satu dengan lain, rahmah, bukannya perasaan membenci antara satu dengan lain. Riba adalah satu amalan yang dilarang disebabkan tidak adanya rahmah dan kasih sayang itu. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima, kami sedia bagi orang-orang kafir. Kafir di sini iaitulah orang yang tidak syukurkan nikmat. Tidak syukurkan nikmat. Yang tidak syukurkan nikmat, orang kafir engkarkan nikmat iman. Salah satu daripadanya kafir. Kafir, dan ini kafir yang paling buruk sekali. Kufurkan kepada nikmat yang Allah beri. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepadanya harta kekayaan, Tuhan berikan masa lapang, Tuhan berikan pelajaran, ilmu pengetahuan. Semuanya ini hendaklah disyukuri, tidak dikufuri. Jangan dikufuri. Barang siapa kufur kepada nikmat-nikmat ini, kami sediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Azab kadang-kadang hina. Kadang-kadang azab yang disediakan itu azaban azima, azab yang besar, azaban muhina, azaban alima, azab yang pedih. Ini menurut keadaan. Orang yang tidak menghormati nikmat yang Allah beri kepadanya tidak diberi azab yang hina, tapi diberikan kepadanya azab yang sakit, sangat sakit. Orang yang tidak menghormati orang lain diberikan kepadanya azab yang hina. Azab hina seperti kita sebutkan dahulu, azab yang hina seperti mandikan dia dengan najis, ludah atas muka. Ini azab ini tidak azab, tidak sakit, tapi hina. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan menurut keadaan dosa seseorang itu. Ada azab tak perlu dipedihkan, tak perlu disakitkan dia, biar dia hina dengan azab keseksaan itu. Jadi justru itu balasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berbeza-beza antara mengikut jenis dosa. Dosa sebahagian daripadanya tak perlu diberatkan, tak perlu dibesar kecil pun tidak mengapa, tapi biar dia menjadi hina. Sama ada hina ke, sakit ke, besar ke, pedih ke ataupun tidak, semua azab Allah Subhanahu wa taala ada hikmatnya, dan tidak dikenakan ke atas seorang itu apapun azab kecuali ada dosa yang menyebabkan dia terjerumus, ditimpa azab yang sedemikian rupa. Begitulah ayat bercakap tentang Yahudi. Tetapi yang bukan Yahudi juga sebenarnya perkara yang sama, tetapi tidak dibicarakan di dalam kitab suci Al-Quran kerana umat ini masih dalam latihan, masih dalam perjalanan. Kita masih dalam perjalanan, jadi belum sampai kepada suatu natijah. Yahudi sudah ditutup syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Oleh kerana itu, khulasah, kesimpulan yang telah dilakukan oleh mereka, pengalaman mereka dibicarakan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Sistem kenabian sudah tidak ada, ditakdirkan ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad ini ada, akan dibicarakan umat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan umat ini akan dibicarakan dalam kitab lain. Tetapi nikmat kepada umat ini, nikmatnya Tuhan tidak akan bicara lagi, sebab tidak ada lagi kitab selepas daripada Al-Quranul Karim. Ini pun satu nikmat. Kenapa? Pengajaran yang dilakukan diterima oleh umat ini hendaklah difahami sendiri.
dipahami sendiri, tidak perlu dibicarakan lagi selepas ini. Kerana zaman ini zaman yang sudah berakhir. Nabi kita Nabi Khatamun Nabiyyin, penutup bagi segala nabi, dan tidak ada lagi orang membicarakan tentangnya. Itulah. Kemudian seterusnya, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum, wallahu subhanahu wa ta'ala.